Okay, Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan sambung kelas biologi kita untuk tajuk yang seterusnya iaitu bab 2 di bawah tajuk daun dan sebagai organ-organ utama dalam tumbuhan. Okay, jadi apa yang kita akan terus pelajari hari ini adalah berkenaan 2.1 struktur dan fungsi daun. Okay, jadi rujukan utama kita masih lagi modul Bioscore. Jadi pastikan anak-anak sudah mempunyai modul dan juga buku teks di sisi anak-anak sekarang. Okey, kita lihat struktur luar daun. Okey, kalau perhatikan pada rajah di sini, sehelai daun, okey, kita boleh kenali bahagian luarnya yang terdiri daripada lamina. Lamina mean helaian. Okay, dan juga petiole. Petiole mean tangkai daun. Okay. Ciri lamina adalah leper dan rata. Maksudnya dia flat. Ini penting untuk apa? Okay, ini penting untuk memberikan permukaan yang lebih besar ataupun permukaan yang luas. Samalah artinya kalau kita sebut meningkatkan jumlah luas permukaan. Okay, supaya kadar penyerapan cahaya matahari oleh kloroplas yang banyak terkandung dalam sel-sel mesofilnya menjadi lebih tinggi. Okay, ini penting untuk proses fotosintesis. Okay. Kebanyakan daun memang struktur laminanya adalah leper dan juga rata. Okay. Satu lagi, lamina juga mempunyai warna hijau. Ini menunjukkan bahawa dia banyak klorofil. Jadi kita boleh katakan sebagai mengandungi kloroplas dan juga klorofil untuk menjalankan fotosintesis. Dan ciri yang ketiga ialah nipis. Nipis ni untuk memudahkan gas-gas yang terlibat di dalam fotosintesis boleh meresap dengan cekap ke bahagian-bahagian dalam daun. Okey, selepas ni cikgu akan tunjukkan apakah struktur bahagian dalaman daun. Okey, rajah yang kedua menunjukkan adanya petiole. Petiole is tangkai daun ya. Jadi petiole ni tangkai yang memegang daun, that is ciri. Sekarang cikgu letakkan CF. C maksudnya ciri, F maksudnya fungsi. Samalah artinya kalau cikgu letak F dengan S. F adalah fakta, S adalah struktur ataupun penerangan. Okey. Jadi kalaulah cikgu kata di sini tangkai yang memegang daun, maknanya dia menyokong, memberi sokongan. Okey. Dan dia juga menyambungkan lamina kepada batang tumbuhan. Okay. Dan satu lagi, petiole ini mengunjur ke dalam daun membentuk jaringan urat daun ataupun vein. Jadi inilah yang memberi sokongan mekanikal kepada daun. Sebab bila sebut vein, maka dia ada xylem dan juga ada flowem. Right, Okay. Kalau kita perhatikan itu struktur luaran daun, apakah pula struktur dalaman daun? Okay, kita lihat struktur dalaman daun. Okay. So, rajah ini menunjukkan struktur dalaman daun yang pernah dipelajari semasa menengah rendah. Cikgu yakin semua dah belajar. Okay. Kalau perhatikan, daun terdiri daripada beberapa lapisan yang utama. Okay. Mesti boleh sebut bahawa terdapat lapisan kutikel pada epidermis atas. Okay. Kalau kita perhatikan, cikgu akan tunjukkan lapisan atas merujuk kepada kutikel. Kutikel adalah satu lapisan berlilin yang sifatnya adalah lutsina. Ini lapisan kutikel. Kutikel adalah lutsina dan juga berlilin. Berlilin untuk apa? Mesti ada fungsi. Bila kita belajar satu struktur, dia mesti boleh sebut ciri fungsi ataupun fakta dengan penerangan. Jadi cirinya adalah berlilin. Fungsinya apa? Mestilah kalis air. Nanti kita akan lihat dalam bentuk soalan. Okey, kemudian ada lapisan epidermis atas. Epidermis atas merujuk pada susunan sel-sel epidermis yang sebaris. Membentuk lapisan epidermis atas. Di bawahnya terdapat sel-sel mesofil palisad. Palisad maksudnya pancang, berdiri dengan tegak. Tersusun dengan tegak dan teratur. Ini juga penting untuk menempatkan jumlah maksimum kloroplas. Di bahagian bawah lagi ada mesofil berspine. Kalau anak-anak perasan, perkataan mesofil merujuk kepada sel yang aktif menjalankan fotosintesis.
Okay, cuba lihat pada lapisan bawah. Lapisan bawah bentuknya sama seperti mana lapisan atas, maka kita panggil dia sebagai epidermis bawah. Okay, dan penting lagi, epidermis bawah ni terdapat banyak sel-sel pengawal yang di antaranya nanti akan terbentuklah liang-liang stoma. Okay, boleh? Okay. Kalau kita perhatikan di antara lapisan mesofil berspan terdapat banyak berkas vaskular. Okay, di sini cikgu tunjukkan berkas vaskular. Bila sebut berkas ini merangkumi dua tisu vaskular yang diikat ataupun yang berada dalam satu gugusan. Okay, iaitu xylem dan juga phloem. Okay, pada mesofil berspan pula kita temui banyak ruang-ruang udara ataupun dikenali juga sebagai pundi udara. Okay, anak-anak kena tahu semua label ini. Okay, boleh melabel dan boleh menerangkan fungsi setiap struktur. Okay. Now, kita nak lihat. Berdasarkan rajah yang cikgu tunjuk tadi, cuba lengkapkan jadual untuk menerangkan ciri dan juga fungsi bagi struktur dalaman lamina daun, sehelai daun. Lamina mean helaian ya. Okay, contohnya, bila sebut kutikel, okay, cirinya adalah melapisi epidermis atas dan epidermis bawah, tapi cikgu fokus kepada lapisi epidermis atas. Okay, sifatnya apa? Cirinya apa? Cirinya berlilin, kalis air dan juga lutsina. Okay, bila kita tengok perkataan berlilin dan kalis air ni dia satu benda yang sama. Okay, bermakna fungsinya adalah penting untuk apa? Untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan semasa penyejatan ataupun semasa transpirasi. Okay, yang kedua sifatnya juga adalah lutsina. Lutsina ni penting untuk apa? Penting untuk membenarkan cahaya matahari menembusinya sehinggalah sampai kepada sel-sel mesofil yang banyak kloroplas. Okay, itu lapisan paling atas. Ya, lapisan paling atas, epidermis atas yang mengandungi kutikel. Cuba lihat lagi tadi rajah ada epidermis atas. Epidermis atas terletak di bawah kutikel. Okay, sifatnya adalah lutsina dan tidak mengandungi kloroplas. Jadi apakah kepentingan ciri ini kepada fungsinya? Okay, ia membenarkan cahaya matahari menembusi dan sampai ke sel-sel mesofil. Okay, directly, tak perlu nak diserap-serap oleh lapisan epidermis. Terus sahaja menembusi sampai kepada mesofil. Okay, mesofil palisad tersusun secara tegak dan ingat ya, P maknanya tegak, pancang ataupun teratur. Okay, jadi kalau kita kata tegak, padat dan teratur, dia boleh menempatkan paling banyak kloroplas. Okay, ciri lainnya, banyak kloroplas, fungsinya memperoleh cahaya yang maksimum untuk fotosintesis yang maksimum. Jadi dia juga adalah tapak utama untuk fotosintesis. Okay, mesofil berspan. Mesofil berspan ni kalau kita lihat bentuknya adalah tidak sekata supaya dia banyak susunan-susunan longgar yang membenarkan banyak ruang udara terperangkap di antara sel. Okay, dan ia juga diselaputi oleh lapisan air yang nipis untuk menjadikannya lembap. Okay, lembap di sini penting untuk memudahkan gas melarut. Okay, jadi bentuk tidak sekata untuk menambahkan luas permukaan bagi pertukaran gas. Okay, susun secara longgar untuk memudahkan resapan gas karbon dioksida dan juga mempunyai kloroplas untuk membolehkan proses fotosintesis. Okey, apa pula ciri dan juga struktur bagi epidermis bawah? Epidermis bawah terletak di bahagian bawah daun, dan mempunyai banyak stomata ataupun liang stoma. Liang stoma ini pula dikawal oleh sepasang sel pengawal ya. Dikawal oleh sepasang sel pengawal. Dan ini penting untuk membenarkan gas karbon dioksida meresap ke dalam daun bagi menjalankan fotosintesis. Right. Okay. Dia juga membenarkan gas oksigen masuk ke dalam daun bagi proses apa agak-agak ya? Bagi proses respirasi. Okay. Di samping itu dia juga membenarkan wap-wap air terbebas keluar melaluinya semasa transpirasi. Okay. Itu adalah kepentingan dan juga ciri bagi struktur epidermis bawah. Okay, apa pula yang berlaku? Apa pula sifat ataupun ciri bagi berkas vaskular?
Apakah vaskular? Terdapat tisu vaskular iaitu tisu xilem dan juga tisu phloem. Xilem fungsinya, of course lah, xilem mengangkut air dan juga garam mineral yang telah diserap oleh akar. Manakala phloem mengangkut bahan organik hasil dari fotosintesis daripada daun ke bahagian-bahagian tumbuhan yang lain. Okey, jadi mari kita cuba lengkapkan jadual yang cikgu beri ni. Okey, epidermis bawah mempunyai banyak stoma. Membenarkan gas meresap ke dalam bagi proses fotosintesis. Okey, membenarkan gas oksigen meresap, kemudian membenarkan juga wap air terbebas keluar melaluinya semasa transpirasi. Seterusnya tisu phloem pula. Tisu xilem untuk mengangkut air dan juga garam mineral. Untuk phloem mengangkut hasil fotosintesis iaitu bahan-bahan organiknya. Cuba lihat soalan uji minda 2. Soalannya berbunyi, pada pendapat anda, mengapakah stoma lebih banyak ditemui di epidermis bawah berbanding epidermis atas? Kalau kita perhatikan gambar di sini, stomanya banyak didapati pada bahagian epidermis bawah. Kalau kita bayangkan, boleh bayang pokok yang terdedah kepada panas matahari, epidermis atasnya mudah sangat mengalami kehilangan air. Jadi kalau yang stoma banyak di atas, agak-agak apa berlaku? Jadi kalau soalan tanya kenapa banyak di bawah, apa pula berlaku? Apakah jawapannya? Ini penting untuk mengurangkan kehilangan air secara sejatan melalui liang stoma semasa transpirasi bagi mengelakkan pokok mudah layu. Jadi kita kata untuk mengelakkan kelayuan pokok.